Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma himna rushdina wa'idhna min syarri nafsina Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahmah. Allahumma fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba', alhamdulillah. Pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada pagi ini, sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu sekali lagi. Mudah-mudahanlah Allah Subhanahu Wa Taala akan membimbing hati-hati kita dengan taufik dan hidayah. Seterusnya Allah Taala menerangi jalan-jalan kehidupan kita dengan cahaya ilmu, dan mudah-mudahanlah Allah Ta'ala terus memilih kita istiqamah, konsisten berada di dalam taman-taman surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, insya-Allah hari ini kita akan sambung dua lagi ayat di penghujung surah Yusuf, dan nanti kita akan masuk pada surah yang baru, iaitu surah Al-Kahfi. Dan juga kita akan sentuh sedikit berkaitan tentang awal-awal Zulhijjah. Ada tiga perkara lah yang kita akan bincangkan pada hari ini. Baik, jadi kita buka surah Yusuf, surah yang ke-12. Kita tengok pada ayat yang ke-109. Okay. Pada ayat yang ke-129. 109. Okey, baik. Yang ini adalah penutup kepada surah Yusuf alaihissalam, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala lebih kepada ayat-ayat yang memujuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam agar terus konsisten di atas jalan dakwah dan terus yakin dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada umatnya. Sebab itu pada ayat yang ke-108 tu Allah Taala kata pada Nabi, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "hazihi sabili," ini jalanku, ad'u ilallah, yang menyeru berdakwah kepada Allah. Sebab apa? Nak berikan keyakinan pada Nabi, inilah jalan kebenaran. Walaupun dia sukar, walaupun dia dipenuhi dengan ranjau, walaupun adanya kesulitan dan kesempitan, tetapi Allah kata pada Nabi, inilah jalannya. Sebab itu, dalam masyarakat kita sebut apa? Kejayaan itu adalah proses. Okay? Kejayaan itu adalah proses. Bila nak berjaya memang ada proses. Dan proses itulah adalah jalan-jalan menuju kepada kejayaan. Begitulah dengan jalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan dalam kalangan sahabat Nabi, mungkin mereka akan rasa, kenapa kita ni kata beriman pada Allah, kata kita di jalan kebenaran, kata kita ni Allah bantu, tapi kenapa susah? Kenapa susah? Kenapa saya buat macam ni tak kena, saya buat macam tu tak kena, ada orang cerca, ada orang kecam, ada orang kata macam ni, serba-serbi tak kena. Sedangkan dulu masa saya tak buat kerja agama ni okey je, semua orang suka. Itulah prosesnya. Dan Allah Ta'ala sebut pada Nabi, hazihi sabili, ini jalanku. Supaya apa? Nabi dan sahabat tetap berada di atas perjuangan. Okay? Dan inilah namanya perjuangan. Bila adanya ujian, adanya kesusahan, kesulitan, itulah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu ayat yang ke-108. Kita dah sentuh lah, sekadar ulang kaji sedikit. Baik, kita sambung pada ayat yang ke-109. Allah Subhanahu Wa Taala berpesan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma arsalna min qablika," dan tidaklah kami mengutuskan kepada engkau sebelum engkau, min qablika, sebelum engkau, illa, melainkan, rijalan, melainkan adanya lelaki. Maksudnya Rasul ni Allah hanya utuskan kepada lelaki sahaja.
Ini satu jaminan pada Nabi. Sebab apa? Orang Quraisy menuduh Nabi SAW sebagai pembohong dan pendusta. Bahkan ada yang mengatakan Nabi ni ahli sihir. Ada yang mengatakan Nabi ni orang gila. Kerana apa? Mengaku menjadi Rasul. Orang Quraisy termakan dengan dakyah-dakyah Quraisy ni. Kerana apa? Mereka kata, kalau Muhammad ni Rasul maupun Nabi, sudah tentu dia tak duduk di sebelah rumah kita. Sudah tentu dia tak pergi ke pasar-pasar kita. Sudah tentu dia ni tak berkahwin dengan ahli keluarga kita. Sebab dia Rasul. Dia duduk di kayangan mungkin, di istana mungkin, ataupun di tempat-tempat yang tak sama dengan manusia. Tapi Allah jamin, kami utuskan Rasul ini sebelum engkau, tidak lain dan tidak bukan. Pertama syaratnya adalah rijal, lelaki. Okay? Dan yang kedua kata Allah, nuhi ilaihim min ahlil qura. Yang mana kami berikan wahyu kepadanya adalah daripada kalangan ahlil qura, iaitu penduduk-penduduk negeri. Kalimah ahlil qura ini merujuk kepada Rasul ini adalah daripada kalangan manusia, penduduk bumi. Okey, penduduk bumi. Kalau orang kata Rasul ni mesti malaikat, Allah kata tak. Rasul ni dua syarat dia. Pertama lelaki, dan yang keduanya dia adalah penduduk bumi. Secara automatik dia menolak. Ada yang mendakwa adanya kalangan Rasul ni kalangan wanita dan daripada kalangan malaikat. Tertolak tuan-tuan, tertolak. Cumanya ada ulama membincang berkaitan tentang Nabi, bukan Rasul tapi Nabi. Beza kan Nabi dengan Rasul. Rasul ni dia diberikan tanggungjawab untuk menyampaikan. Manakala Nabi dia dilantik tapi tak bertanggungjawab untuk menyampaikan. Boleh, contohlah. Nabi ni adalah jawatan, Rasul itu adalah tugasan. Okey, Allah pilih dia, kamu jadi Nabi, kamu jadi Nabi, kamu jadi Nabi. Perlu ke dia berdakwah? Tak perlu. Itu pilihan Allah. Tapi kalau dia diangkat menjadi Rasul, maka dia perlu dakwah. Kamu kena keluar, ni umat kamu, dakwah dia, ni syariatnya. Ni umat kamu, kamu dakwah, ini syariatnya. Sebab itu beza Nabi Adam dan juga Nabi Nuh. Nabi Adam, dia Nabi. Tapi dia ada umat tak? Tak ada. Dia tak ada syariat. Dia tidak ada umat. Itu Nabi. Manakala Nabi Nuh, dia adalah Rasul yang pertama. Ada umat tak? Ada. Perlu dakwah? Perlu. Beza kan? Okay? Jadi itulah yang disebutkan beza antara Nabi dan Rasul. Okay, sebab itu dalam kitab-kitab Samawi yang lain, mereka menyebutkan ada kalangan Nabi daripada kalangan wanita. Tapi mudahnya tuan-tuan, kita bincang sikitlah. Al-Imam Qurtubi, mereka berpendapat ada 4 yang masyhur daripada kalangan Nabi, kalangan wanita. Ada 4. Al-Imam Qurtubi, antaranya ada daripada Ibnu Hazmin, ini antara yang masyhur, yang menyebutkan ada Nabi daripada kalangan wanita. Siapa? Pertamanya Hawa, keduanya Asiyah, ketiganya Musa, dan yang keempatnya adalah Maryam. Mak Musa, minta maaf. Ibu kepada Musa dan yang keempatnya adalah Maryam. Ini 4 pandangan. Okay? Ada pandangan tentang 4 wanita ni yang disebut sebagai Nabi. Dan mereka datangkan dalil-dalil daripada Allah Ta'ala. Okay? Kita bincang sikit tuan-tuan. Sikit je. Cuma nak nampak. Pertama yang tuan-tuan kena faham ayat ni, Allah memujuk Nabi. Kalau orang tuduh kamu ni tak layak jadi Nabi ke, tak layak menjadi Rasul ke, Allah kata tak. Orang-orang yang kami utus sebelum ni, dia dua syarat. Dia Nabi, dia adalah lelaki dan dia adalah orang manusia yang duduk di bumi. Lelaki yang terbaik lah. Sebab ini syarat. Ini syarat. Okay, syarat. Sebab saya ulangi sekali. Quraisy tuduh Nabi dan mereka telah jadikan label. Muhammad tak layak jadi Nabi. Sebab apa? Nabi ni mesti malaikat. Mungkin dewa-dewi ke, mungkin sekian si fulan. Tapi yang penting, dia bukan manusia. Jadi Allah menafikan. Mana-mana Nabi sebelum ni pun, semuanya daripada kalangan lelaki yang terbaik dan daripada kalangan manusia. Ahlul Qura tu merujuk kepada manusia. Malaikat tak jadi Nabi tuan-tuan. Malaikat tak jadi Rasul. Sebab itu Allah iktiraf. Nabi ni adalah uswatun hasanah. Sebaik-baik teladan. Sebab memang kita boleh tiru. Tapi ada orang kata, saya ni tak boleh jadi Nabi ni sebab beza saya dengan Nabi. Tak. Nabi tu memang untuk ditiru. Sebab itu Allah Ta'ala jadikan kehidupan Nabi ni, kita boleh tiru serba-serbi. Ada orang kata macam ni.
Ada benda yang kita tak boleh tiru Nabi. Rasa apa? Ha? Itulah. Okay. Yang kita tak boleh tiru Nabi ni, ada orang kata, iaitu peranan Nabi sebagai anak. Nabi sebagai ayah kita boleh tiru. Nabi sebagai pemimpin kita boleh tiru. Nabi bekerja sebagai orang yang duduk di kerja bawahan kita boleh tiru. Sebab apa? Nabi pengembala kan. Dia pernah duduk di jawatan paling rendah sampai jawatan paling atas. Sekarang ni, ada benda yang kita tak boleh tiru Nabi. Dia kata peranan Nabi sebagai seorang anak. Okay? Sebenarnya kalau kita belajar hadis, sebenarnya boleh. Kerana apa? Ada hadis tentang Nabi bersama dengan ibu yang kedua Nabi. Siapa? Iaitu Ummu Aiman, pengasuh dia. Nabi sendiri sebut, selepas ibuku, dialah ibuku. Iaitu Ummu Aiman, pengasuh Nabi ni. Dia hamba kepada Abdullah, kemudian dibebaskan oleh Nabi SAW. Ummu Aiman ni lah yang jaga Nabi. Daripada Ummu Aiman ni, Nabi merdekakan, Nabi kahwin dengan anak angkatnya, Zaid bin Harisah. Daripada perkahwinan itu, dapat seorang cucu yang paling Nabi sayang. Siapa? Iaitu Usamah bin Zaid. Memang usia antara Ummu Aiman dengan Zaid bin Harisah ni memanglah jauh. Tapi itu perkahwinan yang Nabi rancang. Untuk ni ibu yang dia sayang, yang ini anak yang dia sayang. Kahwin. Dapat cucu, ni cucu yang disayang. Sebab itu, Usamah tu dikenali oleh Nabi Hib bin Hib. Cucu yang disayangi daripada anak yang disayangi. Isterinya tu disayangi sebab ibu dia. Tuan-tuan boleh dengar, Ummu Aiman sendiri cerita dan satu hadis, iaitu tak silap saya siapa yang perawi dia, saya tengok. Tapi hadis ni ada sahih. Nabi pernah datang berziarah ke rumah Ummu Aiman, pengasuh dia. Ummu Aiman ni membebel. Sebab apa? Nabi SAW bila dihidangkan minuman, Nabi tak makan. Nabi tak minum. Anas bin Malik riwayat. Anas bin Malik kata apa? Aku tak tahu sama ada Nabi puasa ataupun Nabi tak nak minum. Tapi Ummu Aiman membebel. Macam seorang ibu bebel ke anak kan. Suruh minum tak minum, suruh makan tak makan. Tapi Nabi tunjukkan itulah perangai anak. Itu watak seorang anak macam mana Nabi SAW dengan ibu dia. Sebab kita tak ada teladan Nabi dengan Aminah. Masa dia kecil lain. Sekarang ni dia jadi Rasul. Macam mana? Itulah hubungan Nabi dengan Ummu Aiman. Ummu Aiman tunjukkan dia membebel-bebel tu dan Nabi SAW tak cakap banyak. Diam je, dengar je cakap ibu dia. Ni Anas bin Malik riwayatkan hadis tersebut. Jadi kalau kita ada anak macam tu, cakap macam ni, kamu ni memang tak gunalah. Mak cakap bebel. Jangan cakap yang tu. Nabi pun ibunya bebel. Itu peranan. Peranan Nabi sebagai seorang anak. Baik, tuan-tuan tengok kenapa para ulama kita kata empat ni sebagai Nabi? Antaranya tuan-tuan boleh buka dalam surah Al-Qasas. Tengok surah yang ke-28 ayat ke-7. Ni antara. Surah yang ke-28 ayat yang ke-7. Baca yang boleh buka kot. Surah 28 ayat 7. 28, 7. Baik. Surah 28 ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih. Dan kami telah wahyukan. Tuan-tuan perhatikan pada teks tu. Teks Quran tu. Jangan tengok pada terjemahan. Tengok pada teks Quran. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih. Dan kami telah wahyukan kepada ibu Musa untuk menyusukannya. Minta maaf. An ardi'ih, iaitu menyusukannya. Fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani. Dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka lepaskannya ke sungai. Dan janganlah risau dan janganlah kamu bersedih. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Dan sesungguhnya kami akan kembalikan Musa kepadamu dan kami jadikan dia daripada kalangan Rasul. Ini antara yang Allah Ta'ala wahyukan. Allah menggunakan kalimah wa auhayna. Kami wahyukan. Dan ini menjadi dalil para ulama yang berpegang ada Nabi daripada kalangan wanita. Boleh dapat? Allah gunakan kalimah wahyu. Tapi ramai yang tak setuju. Kerana apa? Dalilnya, sebelum kita sebut dalil yang tak setuju tu, menarik cerita ibu Musa ni. Sebab kisah ni, Nabi Musa ni dilepaskan masa kecil kan. Sebab apa? Firaun bermimpi.
Firaun ni kata Tuhan, tapi dia pun percaya pada mimpi. Kan pelik tu. Sebabnya awak tak payah takut pada mimpi awak. Sebab awak Tuhan kan, awak atur lah. Tapi tak, dia pula tanya pada dia punya pembesar-pembesar dia, cendekiawan-cendekiawan dia. Apa takwil kamu pada mimpi saya? Kamu ni akan jatuh daripada tahta. Dia takut pula. Kat situ orang yang berfikir, Firaun ni bukan Tuhan. Dia takut dengan apa yang ditakdirkan untuk dia. Sedangkan dia mengaku Tuhan kan. Jadinya dia kata ada anak-anak lelaki ni yang akan rampas tahta kamu, akan jatuhkan kamu daripada tahta. Jadi dia punya takut, dia bunuh semua anak lelaki. Jadinya Ibu Musa terima berita ni, Allah datangkan wahyu supaya dia lepaskan. Bila dia lepaskan, maka tuan-tuan tengok ayat ke-8. Kita tengok sikit kan, go through sikit je. Go through ni sempat ke tak sempat nak cerita banyak benda ni hari ni? Okay, tak apa, kita tengok sikit je. Faltaqatahu alu Fir'aun, maka Musa tu dipungut oleh keluarga Fir'aun, liyakuna lahum aduwan wa hazana, dan akibatnya dia menjadi musuh dan kesedihan kepada keluarga Fir'aun. Tuan-tuan boleh bayangkan, kalau dia Allah, dia Tuhan, Fir'aun tak mesti tahu Musa ni siapa. Sekarang ni nak tunjukkan Fir'aun ni bukan Tuhan. Dia menjaga orang yang akan meruntuhkan kerajaannya. Okay? Fir'aun wa Haman wa junudahuma kanu khati'in. Fir'aun dan Haman dan tenteranya adalah orang yang melakukan dosa. Ini cerita berkaitan tentang keluarga Fir'aun lah. Dia pun kutip ambil Nabi Nabi Musa AS. Okey, kemudian perhatikan ayat yang ke-11. Nabi Musa ni bila nak disusukan, dia menangis, nak disusukan, Nabi Musa tak nak susu. Tak nak susu. Ayat sama. Ayat surah 28 ayat 11 Wa qalat li ukhti qussih. Ibu Musa pesan pada kakak Musa. Sini ada watak kakak Musa Ukhti kat situ kakak Musa. Ibu dia kata pada kakak Musa, qussih, iaitu ikutilah dia. Maksudnya ibu Musa suruh kakak Nabi Musa ni berlari kejar. Tuan-tuan boleh nampak. Di sini Allah bawa watak tentang seorang wanita remaja, muslimah. Ramai orang ingat wanita-wanita muslimah, khususnya remaja ni, orang muslimah ni dia kena pasif. Diam je kan? Tak. Wanita muslimah sebenarnya dia agresif. Wataknya apa? Yang ni antara dalilnya. Kerana apa? Sebab bila ibu Musa kata apa? Kakak pergi kejar ni, adik kamu ni. Bayangkan bayi yang dihanyutkan, adakah bayi tu hanyut slow? Mestilah dia deras. Artinya kakak Nabi Musa ni dia bukan berjalan, dia mesti berlari. Nak kejar dekat adiknya, sampai mana adik dia ni. Jadi kakak ni berkejar. Nak ceritanya wanita muslimah remaja ni dia mesti agresif. Tak boleh duduk diam, tak boleh pasif kan. Dia ada benda yang dia nak buat, mesti. Okey. Kemudian tuan-tuan akan tengok lepas ni, bila sampai ke istana, kakak Nabi Musa ni masuk dalam istana, siap pelawar lagi. Saya tahu rumah mana yang boleh susukan bayi ini. Di sini menunjukkan wanita muslimah ada keberanian. Tadi dia ada, kita kata ligat lah. Dia agresif. Sekarang ni berani. Kalau perempuan tak berani, dia boleh masuk istana Firaun tak? Tak boleh. Kat situ ada watak-watak yang Allah Ta'ala bayangkan kepada kita. Kalau saya tanya pada ibu-ibu, di sekolah hari ini, apakah badan uniform yang paling pasif? Tak jawab lah kan? Kita betul kan? Persatuan Puteri Islam, Persatuan Pandu Puteri. Ini antara yang memang pasif. Kalau pengangkap aktif, Persatuan Bulan Sabit Merah aktif. Apa lagi? Persatuan Rakan Sebaya macam-macam lah. Ini badan uniform di sekolah-sekolah di Malaysia kan. Tapi kita sendiri boleh nampak, bila kata puteri Islamnya, muslimahnya dia pasif, dia diam, dia tak agresif. Tapi sebenarnya Allah datangkan contoh-contoh daripada kisah-kisah ini. Okey, ini antara lah kita boleh tengok. Okey, sajalah saya sentuh alang-alang kita dah sampai ke ayat ni. Okey, baik, sekarang kita tengok apa dalil. Banyaklah. Maryam pun Allah datangkan malaikat, yang mana malaikat jelmakan dirinya dan diberitahu, kamu ni orang yang terpilih dan dimuliakan. Dan Allah telah tiupkan roh pada janin kau. Ini Nabi ni yang disebutkan di dalam Al-Quran berkaitan tentang berkaitan malaikat yang bertemu dengan Maryam. Banyak dalil yang tuan-tuan. Okey, sekarang kita tengok kenapa ditolak nabi-nabi daripada kalangan wanita
hujahnya daripada surah Yusuf. Okey. Dan dalilnya tuan-tuan, okey kita tengok iaitu tuan-tuan boleh tengok, saya minta sekejap saya check. Sekejap Wah Allah. Okey, tuan-tuan buka surah An-Nahlu ayat 69. Ya, saya cek. Surah An-Nahlu ayat 69. Surah yang ke-16. Terima kasih. Surah yang ke-16. 69. Surah yang ke-16 ayat yang ke-69. Surah An-Nahlu. Berkaitan tentang lebah. Allah menggunakan kalimah wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibal buyutan wa minasy syajar wa mimma ya'rishun. Kata Allah Ta'ala, dan Tuhan engkau telah wahyukan ilan nahl kepada lebah. Anittakhidhi minal jibal buyutan, iaitu buatlah rumah kamu di gunung-gunung. Wa minasy syajar, dan buatlah rumah kamu di pokok-pokok. Wa mimma ya'rishun, dan buatlah rumah kamu di tempat-tempat yang dibina oleh manusia. Perhatikan Allah gunakan kalimah auha. Maknanya sesiapa yang mengatakan tadi kan wa auhayna ila ummi Musa, kami wahyu pada ibu Musa. Itu menunjukkan Allah wahyu dan Allah jadikan dia sebagai nabi, tertolaklah. Kerana apa? Perkataan itu boleh jadi wahyu, boleh jadi ilham. Sebab apa? Takkan dekat sini Allah kata pada lebah, kami wahyu pada lebah, lebah jadi nabi. Sudah tentu tak diterima. Boleh tuan-tuan? Ini antara yang para ulama bawa dalil ni. Okey, untuk menampakkan kepada kita sebenarnya wahyu ni adalah untuk lelaki dan daripada penduduk bumi. Okey, boleh jadi adalah nanti kalau ibu-ibu tengok memang dalam tafsir ada sebut pandangan-pandangan para ulama berkaitan tentang nabi daripada kalangan wanita. Okey, tak apalah itu kita selesailah, khalas Cuma ayat ni adalah untuk memujuk nabi. Bila mana orang-orang Quraisy menuduh nabi ni bukan rasul. Afalam yasiru, perhatikan balik kembali pada surah Yusuf surah 12 ayat 109. Afalam yasiru, dan tidaklah kamu berjalan fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim, dan tidaklah kamu berjalan di atas muka bumi ini fayanzuru, dan kamu akan melihat kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim, bagaimana kesudahan-kesudahan orang-orang sebelum kamu yang pernah mendustakan Rasul. Orang Quraisy pergi ke Syam, berniaga dekat Syam. Dia akan lalu dekat satu kawasan namanya Al-Hijr, Al-Ula. Ini tempat perkampungan Madain Saleh. Mereka pernah lalu di kampung Nabi Saleh dan dia pernah tahu cerita apa yang berlaku kepada kaum Nabi Saleh. Okey, yang mana Allah timpakan musibah kepada kaum Nabi Saleh. Kemudian mereka pernah berniaga ke Yaman dan mereka lalu di kawasan Al-Ahqaf, tempat kaum Nabi Hud alaihissalam. Dia pernah nampak kesan dan dia tahu ceritanya berkaitan tentang kaum Nabi Hud alaihissalam. Saya sebut dah banyak kali. Nabi Saleh dan Nabi Hud, dua-dua ni adalah Nabi yang berbangsa Arab. Ini keturunan nenek moyang mereka dahulu. Okay? Sebab itu ada satu kisah ibu-ibu. Masa Nabi SAW berdakwah, ada seorang pembesar Quraisy namanya Utbah bin Abi Rabi'ah. Ini antara orang besar. Okay? Utbah bin Abi Rabi'ah ni dia kata macam ni. Ya Muhammad, boleh kita berjumpa tak? Ni dia buat diplomatik. Hubungan diplomatik lah ni. Dia kata, kalau kamu ni dalam keadaan sakit, kami boleh carikan doktor yang paling pakar untuk sembuhkan kamu. Cerita ni berlaku setelah Nabi SAW dakwah sekitar 7 tahun dah. 7 tahun tak silap saya. Nabi ni tak berhenti dakwah. Orang Quraisy tekan, Nabi tak berhenti. Jadi dia orang gunakan cara yang lemah lembut lah. Cara kasar tak jalan, dia guna cara lembut. Jadi dia hantar Utbah. Utbah ni dia agak lembut. Jumpa dengan Nabi. Nabi SAW kata, aku tak sakit. Kenapa? Orang Quraisy sangka Nabi ni dirasuk. Dia ingat Nabi ni dirasuk. Sebab itu dia minta Nabi ni jangan dakwah. Mungkin kamu ni sakit kot.
Jadi kami hantar doktor. Nabi kata tak. Kemudian dia kata apa? Kalau macam tu kami kahwinkan kamu dengan wanita paling cantik. Ini tuan-tuan selalu dengar cerita ni kan. Ataupun kamu nak harta, kamu nak kuasa, kami serahkan. Nabi SAW masa ditawarkan, Nabi dengar. Nabi dengar. Nabi tak kata apa? Jangan cakap lah, saya ni orang benar ni tau. Saya ni Rasul ni, kamu dengar cakap saya. Tak. Nabi jadi good listener lah. Dia beri peluang kepada orang musyrik ni untuk cakap apa yang dia nak cakap. Cakap dulu. Nabi dengar. Habis Nabi dengar, Nabi pun kata, wahai Utbah, selesai ke? Wahai Abu Al-Walid dalam riwayat kata. Dia kata, ya, saya selesai dah. Tak tahu nak kata apa dah. Nabi kata apa? Kalau begitu, engkau dengar pula apa yang aku nak cakap. Maka Nabi membaca surah Al-Haqqah. Nabi baca surah Al-Haqqah. Cuba ibu-ibu buka surah Al-Haqqah. Hari ini kita siap-siap Quran Sebab cerita ni dia berkait-kait. Surah Al-Haqqah, surah yang ke di juzuk akhir ni. Surah yang ke-69. Surah Al-Haqqah, surah yang ke-69. Nabi baca daripada awal sampailah ke penghujung. Tapi masa Nabi SAW nak habiskan ayat ni, Nabi berhenti pada ayat yang ke... Sekejap Sekejap. Sekejap, saya tengok sekejap. Tak jumpa pula ayatnya. Tak jumpa. Ada ayat mana Nabi berhenti Saya tak ingat dah. Sekejap. Ya pula. Okey. Tak jumpa pula. Ada satu ayat tu saya tak ingat. Surah Al-Haqqah. Mim. Sekejap. Mungkin satu surah lain. Sekejap. Saya cek balik. Tak jumpalah. Tak apa. Nanti saya cek balik. Ada satu surah tu Nabi SAW baca. Bila Nabi baca, maka orang Utbah ni dia pegang mulut Nabi. Dia kata, Muhammad jangan teruskan. Berhenti. Kenapa? Pada ayat tersebut Nabi SAW baca. Dia kata apa? Allah Ta'ala memberi peringatan. Fa'anzartakum. Kata Nabi SAW, Allah Ta'ala perintah pada Nabi, pesan kepada orang-orang Quraisy ni, yang lawan kamu ni, berikan peringatan kepada mereka, jangan sampai Allah memberikan peringatan dengan adanya sa'iqatu, mithlu sa'iqatan. Iaitu didatangkan satu petir, seumpama petir yang ditimpakan kepada Ad wa Thamud, kepada kaum Ad dan kaum Thamud. Masa tu Utbah ni jadi takut. Dia pegang mulut Nabi, dia kata apa? Muhammad jangan teruskan. Tolong jangan teruskan. Kerana apa? Kerana dia tahu cerita yang berlaku kepada kaum Ad, iaitu kaum Nabi Hud, dan juga kaum Thamud, kaum Nabi Saleh alaihissalam. Dia tutup mulut Nabi. Sebab apa? Cerita tu memang bermain di fikiran mereka. Dia tahu azab yang pernah Allah timpakan kepada kaum Ad dan juga kaum Thamud. Jadi ayat ni, bila Allah kata macam ni, adakah orang-orang Quraisy yang pergi merata tempat ni berdagang ni, dia tak pernah lalu di atas muka bumi ni tengok kesan-kesan orang-orang yang terdahulu. Allah suruh manusia ni gunakan akal dia. Lihat, kamu sendiri jadi saksi. Kamu sendiri melihat bukti-bukti alam ni, yang mana tempat-tempat ini pernah diturunkan bala oleh Allah Ta'ala. Okey? Itu antaranya. Baik, kemudian Allah kata apa? Waladarul akhirah. Dan kehidupan di hari akhirat itu khairul lilladzina taqaw, adalah kehidupan yang lebih baik bagi orang yang bertakwa. Afala ta'qilun, apakah kamu tidak berfikir? Baik, tuan-tuan dirahmati oleh Allah. Selalu kita dengar darul akhirah khairun minad daril dunya. Betul kan? Kehidupan dunia, kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia. Selalu dengar. Tapi tuan-tuan tahu tak, ada satu hadis daripada Nabi. Nabi cerita tentang dialog Nabi Musa dengan Allah Ta'ala. Nabi Musa pernah tanya pada Allah. Kata Nabi Musa, ma adna ahlul jannati manzila. Wahai Allah, apakah kedudukan manusia yang paling miskin dalam syurga? Siapa orang yang paling miskin dalam syurga ni?
Nabi Musa gunakan kalimah adna. Adna ni artinya, adna ni dia datang daripada kalimah dana. Dana ni adalah tempat yang paling bawah, paling corot. Sebab itu kita panggil alam ni sebagai dunia. Sebab apa? Dunia ni dia datang daripada kalimah dana. Tempat yang paling bawah, paling rendah. Tak ada yang lebih bawah lagi. Itu kalimah dunia. Nabi Musa tanya, "Ya Allah, apakah manusia yang paling miskin dalam syurga ni?" Maka Allah kata, orang yang paling miskin ni adalah rajulun yaji'u ba'da ma udkhila ahlul jannatil jannah. Orang yang paling miskin dalam syurga ni adalah orang yang paling akhir masuk ke dalam syurga Allah. Siapa yang paling akhir masuk syurga, itulah orang yang paling miskin. Lalu Allah cerita. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Allah perintah pada orang yang akhir ni, udkhulul jannah. Sila masuk dalam syurga. Lalu si fulan yang akhir masuk syurga ni dia kata, "Ayy Rabb, kaif?" Dia kata, "Wahai Allah, kaif? Wa qad nazalahu manazilahum." Macam mana saya nak masuk ke dalam syurga ni? Syurga ni dah penuh dah. Wa akhadha akhadhatihim. Syurga ni dah penuh dah. Semua tempat-tempat telah diambil. Semua kemuliaan-kemuliaan telah diambil oleh penghuni-penghuni syurga yang lebih awal. Maksudnya dah ramai dah. Saya tak boleh masuk dah. Lalu Allah tanya apa? Atarda an yakuna laka mithlu mulkin malikin min mulukid dunya. Hadis ini selalu saya baca pada tuan-tuan. Allah tanya pada dia, kamu nak tak kalau ayyakuna laka, kalau aku ciptakan kepada engkau mithlu, satu syurga seumpama mulkin, iaitu seperti satu kerajaan, malikin min mulukid dunya, iaitu kerajaan raja yang paling terkaya di dunia. Lalu si fulan ni kata apa? Raditu rabbi, cukup aku nak. Allah kata apa? Lakadzalik, ambil itu hak engkau. Tuan-tuan, maksudnya apa? Orang yang paling miskin dalam syurga adalah orang yang paling kaya di dunia ini. Yang itulah yang Allah kata, wala darul akhirah. Kehidupan dunia ni khair. Dia kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan di dunia. Kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan di dunia. Tuan-tuan boleh bayangkan, siapa orang paling kaya di dunia ni, tuan-tuan? Kita senaraikanlah. Jangan zaman kita je. Daripada zaman dahulu, sampailah zaman hari akhirat nanti, siapa orang paling kaya? Siapa tu? Raja Mali. Sekarang ni? Dulu? Oh ya. Yeah. Kekayaan dia macam mana? Dihitunglah. Itu zaman yang... Okey, itu abad yang ke-12. Habis kalau zaman yang akan datang, kita tak tahu macam mana kan? Zaman ni akan berubah. Tapi disebut dalam hadis ni hadis kursi. Allah Ta'ala berfirman, orang yang paling miskin adalah orang yang paling kaya raya di dunia ini. Dan dia adalah seorang raja. Sebab itu disebut kalimah mulkin. Kerajaan malikin. Raja yang paling terkaya di dunia. Dia dapat ni. Ni orang paling miskin, tuan-tuan. Bila kita dengar hadis ni, kita tak cemburulah dengan orang yang ada harta. Sebab apa? Hartanya tak sehebat macam apa yang ada di hari akhirat. Dan kalau kita yang diberikan harta pun, kita tak jadi sombong. Kan? Sebab apa? Apa yang kita miliki ni tak setimpal dan tak sama dengan hari akhirat. Dan kita pun rasa tak nak makan harta yang haram dekat dunia. Kerana apa? Apa yang kita makan haram ni sangat sedikit dan tak berbaloi untuk kenikmatan yang sementara, sedangkan haram itu akan kekal menjadi azab kepada kita di hari akhirat. Jadi tuan-tuan boleh bayangkan. Sebab itu Allah selalu ulang, darul akhirah khair. Kehidupan akhirat lebih baik. Kehidupan akhirat lebih baik. Tak cukup dengan tu, tuan-tuan. Allah kata apa? Lakadzalik. Kamu dapat satu syurga seperti kerajaan raja paling kaya. Wa mithluhu, wa mithluhu, wa mithluhu, wa mithluhu, wa mithluh. Allah sebut 5 kali. Allah kata dan seumpamanya, dan seumpamanya. Artinya Allah tambah lagi 5 kali ganda. Dapat satu kerajaan pun dah hebat, tuan-tuan. Sekarang ni Allah tambah 5 kali ganda. Okay, dan kita kena faham, nikmat dalam syurga ni adalah nikmat yang kekal abadi sampai bila-bila. Nikmat dunia, nikmat yang bersifat sementara. Dan boleh jadi nikmat dunia ni adalah hanya bersifat kita memiliki, tetapi kita tak menikmati. Betul? Ada orang dia ada harta, dia menikmati tak? Tak. Dia hanya memiliki je. Ada je. Tapi dia tak menikmati. Kerana apa? Mungkin kerana kesakitan,
Mungkin kerana dia punya keuzuran. Saya pernah sebut banyak kali tuan-tuan. Orang kaya makan tetap sepinggan. Dia boleh makan 10 pinggan? Tak boleh. Sepinggan juga dia makan. Kan? Sama je dengan kita yang tak ada harta ni makan. Sama je. Sama. Tapi berbeza dalam syurga. Apa yang dia dapat, itu dia nikmati. Bukan sekadar memiliki. Kita ada rumah 10 buah. Tidur semua rumah tak? Satu rumah juga tidur. Itu pun kadang tak lena. Lagi-lagi bila dah berusia kan. Tidur je lagi terjaga. Tidur kejap terjaga kan. Okay? Baik, tuan-tuan dirahmati Allah. Tak cukup dengan tu tuan-tuan. Bila Allah kata aku tambah 5 kali ganda. Laki dia rasa malu. Dia kata raditu rabbi. Cukup dah, cukup. Kenapa? Yang dia sangka syurga tu sempit, tiba-tiba dapat seluas macam tu. Lalu Allah kata apa? Lakadzalik. Itu milik kau, ambil. Kemudian Allah kata apa? Wa asyaratu amthalih. Dan aku tambah semua itu 10 kali ganda. 10 kali ganda. Lagi dia cakap, lagi ditambah. Lagi dia cakap, lagi ditambah. Lipat kali ganda keluasan, kenikmatan, kekayaan dan kemewahan penghuni-penghuni syurga Allah. Kemudian Allah kata apa lagi? Laka mashtahat nafsuk. Minta apa yang kamu syahwatkan. Maksudnya, keinginan kamu minta aku tunaikan. Waladzat ainuk. Dan minta apa yang kamu idamkan. Yang paling indah di mata, minta. Semuanya aku akan tunaikan. Ini kenikmatan tuan-tuan. Kenikmatan yang Allah berikan kepada penghuni syurga. Sebab itu, ada satu hadis yang lain. Kata Nabi SAW, penghuni syurga yang paling miskin ni, dia masuk syurga. Disebut dalam hadis itu dia kata apa? Dakhalal buyutan. Dia masuk ke dalam rumahnya. Dakhalal buyut. Dia masuk ke dalam rumah-rumahnya di dalam syurga. Maka dalam syurga tu Allah kata, dia diberikan iaitu zaujah, iaitu 2 isteri. Minal huril ain, daripada kalangan bidadari. Yang ni hadis ni perbincangan lah tuan-tuan. Maksudnya kalau di dunia dia ada seorang isteri, dalam syurga minima 2 isteri. Maksudnya kenikmatan tu tak sama. Kenikmatan tak sama. Kita dah pernah sentuh dah. Kenapa ada bidadari, kenapa tak ada bidadara. Wanita pula Allah tak beri bidadara. Kenapa? Sebab wanita Allah berikan pasar. Kan ada pasar tuan-tuan. Pasar tu tuan-tuan jangan andaikan macam pasar pagi ke, pasar tani ke, tak. Apa yang dekat London tu? Harrods. Butik tu. Itu istilah Arab tu panggil pasar. Okay, saukil usbu' kata Nabi. Setiap minggu tu ada satu hari yang akan diberikan pasar. Jadi hiburan bagi wanita diberikan gedung-gedung tu supaya dia pergi shopping. Yang lelaki pula maksudnya dalam bahasa mudah, dalam syurga tu Allah meraihkan seluruh fitrah. Dan permintaan setiap makhluk berbeza-beza. Semuanya akan diberikan. Bila dia masuk je, dia dapat nikmat-nikmat ni, lelaki ni kata apa? Dia kata apa? La u'tiya ahadun mithla ma u'titu. Semua yang aku dapat ni, tak ada orang pernah dapat seperti mana yang aku dapat. Seolah-olahnya dia rasa dialah orang yang paling beruntung kerana memiliki nikmat yang orang lain tak dapat. Tapi kata Allah, kata para ulama, sebenarnya hakikatnya dialah orang yang paling miskin dalam syurga Allah. Tapi dia kata dialah yang paling kaya, paling beruntung sebab dapat nikmat yang sebesar itu. Okey. Kalimah rijal dalam Quran dan Sunnah dia berbentuk umum. Melainkan kalau disebut sebagai muslimat, iaitu muslimat. Tapi sebab kalau disebut rijal, maka dia boleh jadi lelaki, dia boleh jadi perempuan. Sebab itu kalau kita, bahkan banyak pula, dalam riwayat-riwayat hadis, Nabi sebut tentang orang yang akhir masuk syurga ni. Orang akhir. Bila sebut orang akhir, kejap kata dia ni macam ni. Kejap kata keadaannya macam ni, banyak. Jadi para ulama kita kata apa? Bila kata orang akhir ni, bukan bererti dia yang paling akhir. Tapi dia berada dalam lingkungan kumpulan paling akhir. Jadi macam-macam version lah. Macam-macam keadaan. Okay, itu antara dah. Banyak lagi hadis. Ada hadis lain. Bila ditawarkan, minta apa yang kamu nak. Dia minta lah. Saya nak itu, saya nak ini, saya nak itu, saya nak ini. Sampai dia rasa lelah. Dah tak tahu nak minta apa. Cukup lah, cukup. Allah kata, nikmat yang ni tak nak minta ke? Allah ingatkan pula. Yang ini tak nak minta ke? Dia kata nak juga. Yang ini nak juga. Yang ini nak juga. Allah sebut lagi. Sampai dia kata cukup ya Allah, cukup dah. Aku dah tak tahu nak minta apa dah. Lalu Allah kata apa? Seluruh itu wa asyaratu amsalih. Aku gandakan 10 kali ganda. Ini orang yang paling miskin, paling akhir di dalam syurga Allah. Wala darul akhirah khair.
lilladzina taqaw, adalah lebih baik kepada orang-orang yang bertakwa. Afala ta'qilun, kamu tak guna akal ke? Di peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, tengok ayat 110. Hatta idza stai'asa rusul, sehinggalah apabila para rasul itu putus asa. Istai'asa tu maksudnya putus asa, hilang harapan dah. Wa dhannu annahum qad kudzibu, dan mereka meyakini, meyakini secara sangkaan, annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna, iaitu bahawa mereka telah didustakan. Kat sini ada dua bacaan tuan-tuan. Satu dibaca dengan kudzibu, satu lagi dibacakan dengan sabdu, kudzibu. Ada tasydid kat situ, kudzibu. Zal tu ada sabdu. Kudzibu. Kudzibu. Bila datang macam ni, maksudnya Rasul ni rasa putus asa kerana dia didustakan. Ja'ahum nasruna, maka kami datang membawa pertolongan kami. Barulah datang pertolongan. Maksudnya Allah memujuk Nabi dan para sahabat. Macam Allah tak tolong je. Kan? Tuan-tuan faham kan? Ni tahun ke-10 kenabian ni. Allah tak tolong ke kita ni? Kita dah susah ni. Kata kita benar. Kata Tuhan tu ada. Jadi Allah kata kat sini, di hujung-hujung ni, Allah akan datangkan pertolongan kalau Rasul tu sampai putus asa. Kerana apa? Dia mula rasa didustakan. Fanunjiya man nasya, dan kami akan selamatkan orang yang kami kehendaki. Wala yuraddu ba'suna anil qaumil mujrimin, dan sekali-kali tidak akan dapat menolak sesaan kami ni bagi orang yang melakukan dosa. Wala yuraddu, tak ada orang dapat tolak. Ba'suna anil qaumil mujrimin, orang-orang yang dosa ni terhadap azab-azab daripada kami. Okey. Baik, kita sentuh sikit tuan-tuan. Para ulama kita bawa riwayat daripada Aisyah. Apa maksud kalimah kudzibu dengan kalimah kudzibu? Ada dua bacaan dekat situ dan dua-dua bacaan ni diterima. Okey, dua-dua bacaan ni diterima. Baik. Kita baca sikit tuan-tuan yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibn Kathir, iaitu satu riwayat daripada Urwah bin Az-Zubair. Siapa ni Urwah ni? Urwah ni adalah anak saudara kepada Aisyah. Kerana apa? Az-Zubair bin Al-Awwam suami kepada Asma binti Abi Bakrin. Ni anak buah dia kan? Urwah pula, siapa Urwah? Urwah ni adalah gubernur Madinah. Abangnya Abdullah bin Zubair adalah gubernur Mekah. Ni dua-dua ni orang hebat tuan-tuan. Ada cerita yang tentang ini riwayat ni. Asma ni antara orang yang umur panjang. Dan dia diceraikan oleh suaminya Abdullah bin Zubair. Ni ada riwayat lah. Sedih tuan-tuan, cerita Asma ni sangat sedih. Kalau baca kita tentang Asma ni, kita rasa macam saya ni rezeki lah ni hidup macam ni. Ini untuk wanita-wanita. Asma ni dia hidup dia tertekan. Okay? Sampailah Urwah ni pertahankan ibu dia. Abdullah bin Zubair pun pertahankan ibu dia. Daripada ayah dia. Banyak cerita. Okay, baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi Urwah ni dia tanya tentang kalimah ini. Sehinggalah hatta idza tai'asar rusul, sehinggalah para rasul tidak mempunyai harapan lagi. Hilang putus asa dah. Dia kata kepada Aisyah, apakah kalimah tu kudzibu ataupun kalimah kudzibu? Bersabdu ke tak bersabdu? Maka Aisyah kata kudzibu, baca dengan bertasydid, ada sabdu. Lalu aku berkata, iaitu Urwah berkata, mereka sudah yakin bahawa kaum mereka mendustakan mereka. Lalu bagaimana jika sekadar dugaan saja? Maksudnya Rabi tu boleh yakin. Semua takkan beriman dah. Tapi kalau macam mana kalau dia hanya menyangka saja? Macam sangkaan lah. Tak confirm pun. Macam mana? Maka kata Aisyah, tak. Mereka telah yakin akan hal itu. Maksudnya Nabi confirm dah. Confirm umatnya tak beriman, barulah datang. Okay. Aku mengatakan dalam ayat ini, wa dhannu annahum qad kudzibu. Okey, mereka telah zan, menduga yang mana mereka telah didustakan. Aisyah menjawab, aku berlindung kepada Allah dan Rasul yang mana Rasul ini tidak menduga kepada Allah. Okey. Lalu Urwah tanya lagi, kalau demikian maka bagaimana dengan ayat ini? Sebab Allah guna kalimah zan. Maka Aisyah menjawab, mereka itu adalah pengikut-pengikut para Rasul yang beriman kepada Allah dan membenarkan Allah dan Rasul setelah menderita dengan cubaan yang panjang dan merasakan pertolongan Allah datang lambat. Okey. Sebab itu dibacakan dengan kalimah kudzibu.
Okey. Kalau dibacakan dengan tanpa sabdu, kalimah kudzibu, disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, dia kata apa? Setelah para rasul tidak mempunyai harapan bahawa kaumnya akan memenuhi ajakan mereka, dan kaum mereka itu pun menduga bahawa para rasul telah mendustakan mereka, maka saat itulah pertolongan Allah pun datang. Ada beza tuan-tuan kat sini. Dua-dua ni maksud yang sahih. Tadi rasul dan pengikut dia rasa kita dakwah macam mana pun tak ada jalan dah. Jalan dah tertutup dah. Masa itulah datangnya pertolongan. Bacaan yang satu lagi, orang-orang kafir ni rasa rasul dia penipu. Rasul ni kita jangan percayalah. Itu kalimah yang tak bersabdu. Dua-dua ni benar. Maksudnya ada dua pihak lah. Kalau kalimah sabdu, pihak daripada rasul dan pengikutnya. Kalau baca dengan tanpa sabdu, itu daripada pihak musuh-musuh Allah Ta'ala. Masing-masing merasakan. Sebab itu kita baca dalam surah Nuh, cerita yang Allah perintahkan. Dalam surah Hud pun sama. Allah perintahkan kepada Nabi Nuh, dah cukup dakwah. Kamu pergi sambung bina kapal. Kan orang yang ajak Nabi Nuh, tak dakwah ke? Dah sibuk pula buat kerja lain. Kan? Dia mengejek Nabi Nuh AS. Tapi Allah kata, Nuh berhenti daripada dakwah. Kerana apa? Mereka telah terhenti daripada beriman. Yang ini je beriman. Yang lain-lain tak beriman dah. Maka Allah datangkan pertolongan pada waktu tersebut. Okay? Bukan bererti tak ada pertolongan. Pertolongan tu sampai. Tapi ada keadaan-keadaan yang tertentu. Sebab kalau datang je pertolongan Allah, orang-orang yang berdosa kata Allah, wala yuraddu ba'suna. Dia tak dapat tolak dan tepis lagi dah azab-azab daripada Allah. Sebab itu Allah tangguhkan tuan-tuan. Pengajaran kat situ sebab Allah tangguh. Supaya mereka berfikir dan memberi peluang pada diri dia untuk buat keputusan. Follow tak follow. Lihat kebenaran ataupun tak lihat. Jangan sampai Allah datangkan pertolongan pada Rasul dan orang mukmin. Kalau sampai orang-orang yang berdosa ni tak akan dapat lepas daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Itulah maksud pada ayat yang ke-110. Ayat tu memujuk Nabi, memujuk sahabat-sahabat Nabi. Bukan pertolongan tak sampai, tetapi ini memberi peluang. Tuan-tuan boleh nampak konteks ayat ni apa? Iaitu menunjukkan kepada kita Allah ni ada sifat penyayang. Bukan Allah tak tolong Nabi dan orang mukmin, tak. Tapi Allah memberi peluang kepada orang yang tak beriman supaya berubah. Jangan sampai azab datang. Kalau azab datang, kamu tak selamat. Kamu merana dunia dan kamu merana di hari akhirat. Sebab itu Allah tak datangkan pertolongan. Allah tangguhkan dulu. Jangan sampai datang dengan sebab-sebab yang tersebut. Itu ayat dia. Okey, tengok ayat yang ke-111. Ayat yang akhir tuan-tuan. Allah kata apa? Laqad kana fi qasasihim ibratan liulil albab. Dan sesungguhnya inilah kisah-kisah mereka sebagai pengajaran ibrah, sebagai pengajaran dan teladan liulil albab, untuk orang-orang yang mempunyai akal. Kalau kita berfikir tuan-tuan, memang kita akan nampak semua yang berlaku dalam kisah ini dan surah Yusuf ini sangat luar biasa. Okey? Semua perkara yang berlaku ini sangat luar biasa. Daripada seorang anak yang dibuang jadi Perdana Menteri, kemudian daripada orang banduan jadi Perdana Menteri. Semua benda yang berlaku tu luar biasa. Dan semua yang berlaku itu adalah dengan pertolongan-pertolongan Allah. Ini kita dah bincanglah sebelum-sebelum ni. Kemudian sebut lagi, makana hadithan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi. Dan hadithan, dan cerita ini adalah cerita yang yuftara. Perhatikan tuan-tuan, kalimah yuftara. Kalimah yuftara tu iaitu dia adalah cerita yang bukan dibuat-buat. Ini bukan cerita yang direka-reka. Saya pernah sebut tuan-tuan, ada seorang lelaki namanya An-Nadar bin Al-Harith. Dia diupah pergi belajar cerita tentang orang Rom, orang Parsi. Ambil cerita tu, pergi lawan dengan Nabi di kota Mekah. Kita lawan, siapa cerita yang paling sedap? Allah kata, ni cerita ni bukan yuftara, ni bukan cerita yang dibuat-buat, bukan direka-reka. Ini cerita benar yang ada pengajaran. Tuan-tuan nak lawan dengan cerita Pak Pandir. Tuan-tuan nak lawan dengan cerita Badang. Mungkin ada pengajaran, tapi cerita tak betul. Kita boleh sangsi, betul ke makan muntah jin boleh jadi hebat? Contohlah kan. Tapi Allah kata, ni cerita ni bukan dibuat-buat, ni cerita benar. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kata, dan cerita-cerita ini adalah cerita yang dibenarkan, yang diturunkan daripada langit, dan cerita yang dibenarkan. Tidak ada yang dibantah dan tidak ada yang diselewengkan dan tidak ada perubahan.
Bani Israel tuan-tuan, bila dengar ayat ni, tak ada satu pun perkataan daripada mulut Bani Israel. Muhammad, cerita ni tak betul lah. Tak ada. Tak ada. Bahkan mereka dengar dan ada sebahagian mereka yang beriman. Sebab apa? Cerita ni, dia tahu Nabi tak pernah jumpa orang Israel, orang Yahudi, dan Nabi SAW pun tak pernah hidup zaman tersebut. Tapi Nabi boleh nakal riwayat-riwayat, bukan riwayat, perkataan-perkataan yang disebutkan oleh Yusuf, oleh abangnya, oleh Nabi Yaqub, oleh pengikutnya, oleh banduan-banduannya. Macam mana Nabi tahu? Inilah namanya wahyu. Tak ada orang yang boleh menafikan. Wa tafsila kulli syai', kata Allah. Dan semuanya itu wa tafsil, telah diputuskan tentang halal maupun haram, sunnah maupun makruh, wajib maupun sunat. Semuanya telah di-explain di dalam ayat-ayat ini. Wa hudan wa rahmah liqaumi yu'minun. Dan Quran ini menjadi hidayah, petunjuk, dan menjadi rahmat liqaumi yu'minun, kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Okay. Ending dia tuan-tuan, Allah tutup dengan kalimah yang paling sempurna lah. Dia sebagai pengajaran, dia tidak ada rekaan, dia membenarkan, tidak ada penyelewengan, dan dia telah memutuskan perkara-perkara yang haram dan perkara-perkara yang wajib dan sebagainya. Dan dia menjadi hidayah dan petunjuk kepada orang-orang mukmin. Sebab itu Nabi SAW menjadikan surah ini sebagai satu nasihat daripada Allah, dan surah inilah yang memujuk duka citanya Nabi SAW. Apa yang kita nampak tuan-tuan? Daripada surah ini Nabi bangkit dan Nabi terus berdakwah. Akhirnya Nabi dapat buka kota Madinah. Tawan kota Madinah. Dan akhirnya Nabi tawan kota Mekah. Pengajaran tu kita boleh lihat di situ. Cumanya tuan-tuan, sekarang tinggal kita sajalah memahami ataupun tidak, mentadabur ataupun tidak. Tapi percayalah, bila Allah kata ini sebagai ibrah, pengajaran, maksudnya tuan-tuan terus lagi dibaca, terus lagi dibaca, terus lagi dikaji, terus lagi diambil manfaat. Percayalah, dia akan merubah kehidupan kita. Dalam buku psikologi tuan-tuan, saya jenis orang yang suka baca buku psikologi. Ada satu istilah disebut sebagai micro habit. Micro habit. Micro habit ni iaitu kita diajar ambil langkah 10 minit baca setiap hari. Apa-apa bacaan, baca 10 minit. Hari-hari. Ni jenis orang yang tak membaca lah. Ambil 10 hari baca. Ataupun brisk walk tu dalam tempoh sehari tu 30 minit, 20 minit. Buat. Tapi dengan kadar minima. Dan dia kata apa? Benda yang sedikit ni akan merubah kehidupan kita secara keseluruhan. Bila saya baca, saya rasa, inilah yang agama ajar. Kan Nabi ajar kita apa? Buat satu benda biar kecil, tapi konsisten. Kan? Itulah namanya micro habit. Dalam istilah moden, micro habit. Tapi dalam istilah Nabi ni, iaitu inilah namanya konsisten, istiqamah. Jangan buat banyak-banyak, benda sikit. Tapi yang sedikit itu merubah kehidupan kita secara besar-besaran. Okay? Banyaklah benda tuan-tuan dalam kehidupan ni. Dalam bab wuduk. Kita rasa wuduk tu kecil je. Bab makan kecil je. Bab mendahulukan yang kanan kecil je. Tapi sebenarnya memberi kesan dalam hal-hal yang lebih besar. Contoh dalam bab wuduk tuan-tuan. Kita diajar apa? Berjimat-cemat. Kan? Tapi dalam kehidupan kita, seolah-olahnya agama ni mengajar, dalam bab wajib ibadah pun dia ajar berjimat-cemat. Dalam bab kehidupan dunia yang harus ni, lebih lagi lah kena jimat-cemat. Artinya mendahulukan keutamaan daripada kemahuan. Air ada tak? Air ada untuk berwuduk. Tapi diajar oleh Nabi jimat. Kan kata Osman bin Affan, bila Nabi ambil wuduk ni, satu tapak tangan ni, Nabi basuh mulutnya, Nabi buang, dan Nabi air yang sama tu Nabi basuh hidungnya. Kita macam mana? Kita ambil wuduk, satu, habis. Ambil air lagi, basuh hidung kan? 2 kali basuhan kan? Tapi tak, Nabi ajar satu tapak tangan ni, sebahagian basuh mulut, sebahagian lagi basuh hidung. Punya jimat Nabi guna. Bahkan dalam riwayat Aisyah kata, Nabi guna wuduk ni 1 mud. 1 mud ni 500 gram. Berapa liter kan? Kalau kita timbang berapa liter, mililiter tu, 500 gram. Nabi guna sedikit tapi efisien. Itu. Okay? Ni yang diajarkanlah di dalam agama. Sebab itu kalau kita faham agama, kita praktis, mudah-mudahanlah dia memang adalah hudan wa rahmah, petunjuk dan rahmah. Cuma kitalah kaji tak kaji. Okey, baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sambung lagi surah Al-Kahfi. Saya surah Yusuf alaihissalam. Surah ni tuan-tuan kita kena baca lagi lah surah Yusuf ni. Terus ulang kaji, terus belajar, mesti ada manfaat. Baik. Hari ini kita akan baca surah Al-Kahfi. Tapi sebelum kita berbincang tentang surah Al-Kahfi,
kita akan bincang sedikit berkaitan tentang iaitu awal-awal Zulhijjah. Dulu saya dah pernah sentuh secara umum, hari ini kita sedikit detail lah, tak dah detail sangat. Okey. Sekadar pengajaran-pengajaran yang Allah Subhanahu Wa Taala titik beratkan di dalam awal-awal Zulhijjah. Kalau di mana negara-negara yang lain, khususnya di Mekah, Arab Saudi, 1 Zulhijjah jatuhnya pada hari ini kan. 1 Zulhijjah jatuhnya pada hari ini. Tapi pengumuman di tanah air kita, 1 Zulhijjah jatuhnya pada hari esok. Jadinya bermula daripada maghrib petang ni sampailah Ahad minggu depan 1 hingga 10 Zulhijjah, ini adalah hari-hari yang utama. Seperti mana kita nampak 1 Ramadan tu besar, macam itulah kita kena nampak 1 Zulhijjah. Kalau patutnya tuan-tuan, bila dengar je pengumuman 1 Zulhijjah tu, semua masjid penuh. Macam mana penuhnya 1 Ramadan. Semua pakat penuh. Sesak Sebab apa nak kejar tarawih yang kali pertama tu kan. Jadi macam tu juga dengan 1 Zulhijjah. Baik, dalam satu riwayat Al-Bazzar, dalam riwayat Hasan, Jabir bin Abdullah menyebutkan tuan-tuan, dia kata apa? Afdalu ayyamid dunya. Seafdal-afdal hari di dunia ini adalah ayyamil ashar, iaitu 10 hari awal Zulhijjah. So, boleh bayangkan sepanjang hari dekat dunia ni, hari yang paling afdal adalah 10 hari awal Zulhijjah. Ini disebutkan oleh Nabi SAW. Hari yang paling utama. Kita ni dan hari yang istimewa, hari kita hari apa? Hari jadi. Kan? Hari kelahiran, anniversary lah, hari couple lah, hari jumpa itulah, hari inilah. Nabi sebut hari yang paling utama adalah ayyamil ashar. Ni sebaik-baik hari di dunia adalah 10 hari awal Zulhijjah. Kata Ibnu Hajar, kerana apa dia jadi utama? Sebab dikumpulkan keseluruhan amal-amal pada hari-hari tersebut. Yang tidak ada pada hari yang lain. Khususnya ibadah kurbannya, khususnya ibadah hajinya, kan? Dan ibadah-ibadah yang lain yang tidak ada pada waktu-waktu yang lain. Ini antara hari yang awal. Apa perbandingan 10 hari awal Zulhijjah dengan 10 akhir Ramadan? Para ulama antaranya Al-Hafiz Ibn Kathir menyebutkan, dia ambil jalan tengah. Iaitu dia melihat 10 awal Zulhijjah adalah 10 yang terbaik pada waktu siang. Dan 10 akhir Ramadan dia adalah waktu yang baik pada waktu malam. Sebab apa? 10 akhir ni, 10-10 ni semuanya menuju kepada hari raya. 10 malam Ramadan bertemulah sampai ke kemuncaknya, iaitu hari raya Aidul Fitri. 10 awal Zulhijjah ni akhirnya nanti adanya hari raya Aidul Adha. Okey, cumanya Ramadan itu merujuk kepada malam, manakala Zulhijjah ini merujuk kepada waktu siang. Okey. Baik, ini adalah hari-hari yang terkumpul amal-amal soleh kita pada waktu-waktu tersebut. Dan hadis yang masyhur yang selalu saya baca tuan-tuan, Nabi kata apa? Ma min ayyam al-amalu soleh ahabbu ilallahi fihinna min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari yang paling Allah cintai amal soleh hamba-Nya melainkan pada hari-hari ini, iaitu 10 awal Zulhijjah. Apa-apa amal yang kita buat, Allah akan sayang. Allah akan cintai dan Allah akan memberikan pandangannya kepada kita. Okey, Allah akan berikan perhatian lebih kepada kita pada hari-hari yang istimewa ini. Bila? Bermula daripada maghrib ni tuan-tuan. Sampailah tanggal yang ke-10 nanti. Okay, kita pulun buat ibadah. Baik. Saya dah bincang berkaitan ibadah-ibadah yang umum. Sekarang ni tuan-tuan kita tengok apa yang perlu saya buat. Ini lebih praktikal lah. Apa yang perlu saya buat pada 10 hari awal ni? Ada beberapa yang dicadangkan oleh para ulama. Baik, sebelum kita sentuh pada 10 amalan ni tuan-tuan. Ulama salaf memujuk orang-orang mukmin yang tak dijemput untuk melaksanakan ibadah haji. Kita tak pergi haji, tapi kita boleh dapat pahala niat berhaji. Okey, contohlah kita tak dapat haji tahun ni, tapi kita ada azam. Caranya kita pergi daftar haji. Dan kita berniat, kalau ada kota, biarlah Allah pilih saya. Niat itu dikenali sebagai niat yang saleh, niat kebaikan. Okey, niat yang baik. Okey, cuma pilihan tu tetap berada di takdir Allah. Cuma kita berhajat supaya Allah berikan. Dan dia kata apa? Kata para ulama salaf ni, dia kata apa?
bagi orang yang tak mampu berwukuf di padang Arafah, maka berwukuflah pada perbatasan halal dan haram hukum Allah. Kita tak mampu pergi wukuf ke Arafah. Apa yang kita mampu buat? Iaitu kita berwukuf pada apa yang Allah perintah dan pada apa yang Allah larang. Apa yang Allah perintah, buat. Apa yang Allah larang, tinggalkan. Itu artinya kita berwukuf. Berdiri di atas hukum Allah. Sebab ini kemampuan kita kan? Kita boleh pilih benda yang haram, kita boleh pilih benda yang halal. Kita boleh pilih benda yang makruh, kita boleh pilih benda yang sunat. Jadi para ulama salaf ni dia memujuk orang mukmin. Tak mampu berwukuf di padang Arafah, itu pilihan Allah. Sekarang ni pilihan kamu berwukuf di syariat Allah, di hukum-hukum Allah. Kemudian yang kedua dia kata, siapa yang tak mampu malam yastati', siapa yang tak bermampu untuk bermabit di Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah, maka dia kata apa? Mabitlah di dalam ketaatan kepada Allah. Kita tak dapat mabit di Muzdalifah, tapi kita boleh bermalam di dalam munajat kepada Allah. Bangun malam, tahajudnya, berdoanya, berwiridnya, Qurannya. Ini pilihan kita tuan-tuan. Sibuk, ya Allah saya nak mabit dekat Muzdalifah ni, nak buat haji ni. Tapi malam-malam tak bangkit untuk tahajud, tak bangkit untuk qiyamul lail. Bukan nak sepanjang malam tuan-tuan. Minima 2 rakaat. Minima 2 rakaat. Ketiga kata dia, siapa yang tak mampu untuk menyembelih fil Mina, dia kata. Siapa yang tak mampu menyembelih korban di Mina, maka dia kata orang yang mampu adalah orang yang menyembelih hawa nafsunya. Okay, kita tak mampu sembelih di Mina, tapi kita mampu sembelih hawa nafsu kita. Benda-benda syahwat yang membawa kepada perkara yang haram, tinggalkan. Okay. Dan yang keempat dia kata apa? Siapa yang tak mampu mengembara sampai ke Kaabah, sampai ke Baitullah, kembaralah hati kita kepada Allah, Tuhan kepada Kaabah. Punya indah tuan-tuan bait-bait yang disebutkan oleh para ulama salaf. Sebenarnya pilihan mampu tak mampu tu adalah pilihan kita. Kita tak mampu dalam hal ini sebab itu bukan kehendak kita. Allah yang menentukan. Tapi kita ada pilihan yang kita mampu. Tak mampu buat macam ni, kita mampu buat macam ni. Tak mampu buat macam ni, buat macam ni. Jadinya tuan-tuan, ini satu pengajaran kepada kita. Bait-bait ini untuk kita mengingati. Tak mampu pergi Kaabah, tak apa. Kamu mampu untuk berjalan pengembaraan hati kamu sampai kepada Allah. Tuhan yang ciptakan Kaabah. Tuhan pemilik Kaabah. Tak boleh sembelih haiwan di Mina. Tak apa, kamu sembelih hawa nafsu kamu. Itu Ini antara pujukan-pujukan kepada kita. Okey, baik. Tuan-tuan dirahmati Allah. Kita tengok amalan yang boleh dilakukan pada 10 awal Zulhijjah. Bahkan kita kata, jangan kata 10 awal Zulhijjah tuan-tuan. Sebelum Zulhijjah dah kita kena buat dah. Ada masa beberapa jam lagi. Pertama, benda yang paling asas adalah bertaubat kepada Allah. Bertaubat kepada Allah. Taubat ni datang pada kalimat taba. Taba, iaitu kembali kepada Allah. Macam mana maksud kembali ni tuan-tuan? Kembali kepada Allah, pertama, jangan syirikkan dia. Dan yang kedua, buat apa yang dia perintah. Jangan syirikkan Allah dan buat apa yang Allah perintah. Itulah namanya kembali kepada Allah. Banyak-banyak istighfar, banyak-banyak bertaubat. Pulun, memang bersihkan hati ni. Ya Allah, biar saya masuk Zulhijjah ni dalam keadaan hati saya bersih. Saya tak ada hasad, saya tak ada marah, saya tak ada fikir bukan-bukan. Saya nak pulun beribadah daripada tanggal 1 ni sampailah tanggal yang ke-10 dengan ibadah-ibadah yang sebaik mungkin. Kita letak ke azaman, taubat, bersihkan. Kita jaga hubungan kita dengan Allah, taubat sepenuhnya dan jaga hubungan dengan manusia. Ini saya pun pernah bincang dengan tuan-tuan berkaitan dengan hal-hal taubat ni. Ada 3 rukun taubat tuan-tuan. Pertama, iaitu kita meninggalkan apa yang kita buat. Menyesal maksudnya tuan-tuan, iaitu hal sekarang ni. Macam mana masuk taubat? Kita tengah buat benda maksiat, tinggalkan. Terus. Itulah namanya taubat. Tinggalkan terus. Tengah buat benda haram. Tahu ni haram ni. Macam mana nak taubat? Tinggalkan terus. Itu namanya taubat. Bagi benda yang lepas, kata Imam Nawawi, iaitu kita berazam tak mengulangi maksiat. Minta maaf. Bagi benda yang lepas, iaitu menyesal dengan maksiat yang kita buat. Itu merujuk pada masa lepas. Sebab itu kalau orang yang bertaubat, dia dah melakukan dosa, kemudian dia bercerita dengan orang balik,
saya ni dulu, apa yang saya tak buat? Saya ni dulu, pakaian saya jangan katalah. Sampai ke para apa, contohlah dia kata. Saya ni memang rambut blond. Tak payah cerita tuan-tuan. Sebab apa? Perkataan penyesalan tu adalah orang yang takkan buat dan dia tak nak ingat. Tu sesal. Adakah menyesal tu dia suka dengar? Dia suka balik nak kenang-kenang, teringat-ingat. Itu bukan sesal tuan-tuan. Bahkan boleh jadi dia akan berbangga-bangga dengan maksiat dia buat. Kamu tengok, saya dulu macam ni, berubah jadi macam ni. Kita ada perasaan macam tu tuan-tuan. Bahkan kita pun rasa, ya Allah, ini punya hebat Allah boleh ubah saya daripada dulu macam ni jadi macam ni. Tapi hati-hati dengan adanya talbis iblis. Di situ akan ada jarum-jarum tuan-tuan. Sikit-sikit mungkin jadi teladan. Tapi sedikit-sedikit mungkin akan jadi kebanggaan kepada amal-amal kita. Okay? Sebab itu yang lepas-lepas. Sebab itu disebut sesal pada perbuatan yang silam. Manakala pada masa yang akan datang, iaitu berazam tidak akan mengulangi maksiat. Okay? Itulah namanya taubat. Okay? Dia merujuk pada waktu sekarang, waktu lepas dan waktu akan datang. 3 rukun ni. Ini namanya rukun taubat. Dan saya perlu sebut pada tuan-tuan, taubat ni, kalau kita solat taubat tu, itu bonus. Itu bonus. Berlaku pada sahabat Nabi Al-Ushairim. Dia masuk Islam lepas subuh. Kemudian dia syahid pada waktu duha. Berapa jam jadi Islam? Tak sempat. Dia lepas subuh sebelum zuhur. Tapi bila dia meninggal dunia, dia syahid. Nabi kata apa? Inilah orang yang paling sedikit amalnya, tapi paling banyak dapat kebaikan daripada Allah. Kata Abu Hurairah, dia orang yang tak pernah sujud dalam hidupnya kepada Allah, tapi masuk ke dalam syurga Allah. Maksudnya, taubat tu dia bukan berkaitan tentang solat. Itu bonus tentang bonus. Yang penting 3 rukun tadi tu. Dia adalah amalan hati. Taubat ni amalan hati kita. Macam mana kita buat, tinggalkan kemaksiatan kita, tinggalkan kejahatan kita, kan? Dan kita sesal dengan perbuatan kita, berazam tak melakukan maksiat, itulah namanya taubat. Itu pertama. Yang kedua, iaitu kita mendamaikan ahli-ahli keluarga kita. Ini amalan yang kita kena buat. Mendamaikan ahli-ahli keluarga kita. Bertegur sapa. Kalau yang harmoni-harmonilah. Tapi kalau tak harmoni, lihatlah itu sebagai jalan pahala. Okay? Paling tidak, say hi lah. Kan? Say hi di dalam grup-grup WhatsApp kita. Ataupun ambil kesempatan ibadah korban ni. Kan ada 7 bahagian tuan-tuan. Ni hikmah dia. Kalau ada yang bertelagah ni, kita datang rumah dia bagi tahu, Long, Angah, ni saya buat ibadah korban ni, ada 1 bahagian kosong ni. Nak join ke tidak? Dia pun kata, boleh juga join. Sama ada dia rasa berat ke, tak rasa berat ke, dia kata join. Masa join tu pula, nanti bagi tahu. Lepas habis tu nanti, okey, 7 bahagian ni semua ahli keluarga kita. Ni yang abang yang bergaduh dengan abang ni pun ada juga. Supaya apa? Nanti dia bertemu, nak lihat ibadah korban. Mudah-mudahan itu sebagai Allah Ta'ala mempertemukan. Mungkin dari situlah akan bergaul. Mungkin dari situ akan mula nak bercakap. Yelah, dah bertemu nak bercakap macam mana kan? Sebab sunnah kan untuk orang yang buat ibadah korban ni untuk melihat haiwan korbannya disembelih. Kemudian ada makan-makan. Ambil kesempatan tu. Ambil kesempatan. Kitalah jadi orang yang mendamaikan, orang tengah. Tapi kalau kita yang jadi orang yang berbalah ni, kita ambillah jalan untuk minta maaf ataupun kita memaafkan. Itu antaralah. Itu yang kedua. Yang ketiga tuan-tuan, iaitu, sebelum tu, ada satu riwayat tuan-tuan menyebutkan, kalau ada orang berbalah, kita orang tengah, dan kita berbohong, maka tak dikira sebagai berbohong. Kita create sikit cerita lah. Si fulan ni macam ni, macam ni. Si fulan ni macam ni, macam ni. Kalau ikutkan kita ni jadi orang yang batu api. Tapi sebab kita cerita ni yang mendamaikan di antara 2 pihak, walaupun ada benda yang kita create, tapi mendamaikan 2 pihak, itu tak dikira sebagai pembohongan. Kerana apa? Adanya maslahah. Jangan skema sangat. Si fulan ni, dia macam ni Long. Dia memang awak cakap macam ni lah. Tak payahlah. Paling selamat, tak payah sebut benda yang menjengkelkan. Rahsiakan. Jangan cakap. Sebut benda yang kita rasa boleh mendamaikan. Kalau kita tak nak lah, saya tak nak reka-reka. Saya nak cakap benda betul je. Tapi cakap benda yang baik sahaja, yang betul. Manakala benda yang dia pernah sebut tak baik tu, tak payah ungkit-ungkit, tak payah cerita. Sebab kita tahu dia akan menambahkan kekeruhan. Orang yang ambil jalan ni tuan-tuan, yang mendamaikan di antara 2 pemusuhan ni, inilah sebaik-baik amal yang kita boleh lakukan. Sebab itu kita baca dalam surah Al-Hujurat, Allah kata apa? Muslimin dan muslimat ni adalah ikhwah.
Ikhwah. Allah tak kata ikhwan. Allah kata ikhwah. Ikhwah ni adalah adik-beradik. Kalau ikhwan, itu saudara. Adik-beradik ni macam mana tuan-tuan? Maksudnya, adik-beradik ni dia berkelahi. Ada dia berbalah. Tapi dia saling menjaga keaiban. Sebab dia takkan terputus. Hari ni kita tak nampak roh ni tuan-tuan. Roh persaudaraan ikhwah ni. Adik-beradik ni. Bila orang ni buat kesalahan, habis kita canang. Adakah kita buat adik-beradik kita macam tu? Gaduh macam mana pun, benci macam mana pun, kita tak akan cerita aib keluarga kita pada orang lain, betul? Melainkan orang yang kita percaya yang boleh tolong kita. Kita nak berkongsi perasaan, itu lain tuan-tuan. Tapi kalau sekadar nak cerita keburukan, tak cari penyelesaian, tapi nak menangkan diri kita, kita cerita ni, tak berlaku. Tak boleh. Bahkan kita takkan buat. Itulah nilai persaudaraan orang muslimin dan juga orang muslimat. Sebab itu Allah guna kalimah ikhwah. Allah tak kata ikhwan. Okay? Baik, berikutnya tuan-tuan. Iaitu yang ketiga pula, kita letakkan azam untuk melakukan sebanyak mungkin amal. Okay? Kita meletakkan azam untuk melakukan sebanyak mungkin amal. Buatlah macam mana pun. Apa amalan saya nak rebut? Banyak baca Quran. Saya berazam nak puasa penuh. Kan? Daripada tanggal 1 sampai tanggal 9. Saya nak jaga tahajud walaupun 2 rakaat. Saya tak nak tinggalkan solat sunat. Apa-apa tuan-tuan. Saya nak jaga solat fardu jamaah. Tuan-tuan letak azam. Saya nak balik jumpa mak. Saya nak bagi belanja. Saya nak belanja makan lah. Apa-apa. Tuan-tuan letak azam. Yang ini adalah hari-hari yang saya nak pulun buat amal kebaikan. Dan dia adalah amalan yang umum. Nabi tak sebut amalan sekian, tak. Nabi sebut umum. Apa amal kebaikan yang mengikut kapasiti kemampuan kita. Apa yang kita mampu, buatlah. Dia adalah hari-hari yang Allah cintai. Okey. Baik, yang keempat pula, iaitu tadi kita berazam nak buat kebaikan, yang keempat kita berazam tak nak buat maksiat. Yang ni kadang-kadang orang tergelincir. Tak mampu buat baik tapi dia buat maksiat pula. Sekarang ni tak mampu buat baik, jangan buat maksiat. Tak mampu buat baik itu satu hal tuan-tuan. Paling tidak tahan diri jangan buat maksiat. Okay? Tahan diri jangan buat maksiat. Kita azam pada diri. Apa-apa maksiat saya tak nak buat. Ni azam saya. Paling tidak itu pun adalah amal soleh. Tuan-tuan ingat kan Allah Taala sebut bagi penghuni syurga ni kata Allah waliman khafa maqama rabbih jannatan. Siapa yang takutkan Allah dan dijadikan sebagai penghuni syurga, Allah beri seorang penghuni syurga jannatan, ada 2 syurga. Kata Ibnu Kathir, kenapa penghuni syurga ni dapat 2 syurga? Satu syurga kerana dia buat ketaatan. Satu lagi syurga kerana dia tinggalkan kemaksiatan. Tengok, tinggalkan maksiat pun adalah amal soleh. Kita ingat amal soleh ni kena buat. Tapi meninggalkan pun juga adalah amal soleh daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Jadi waktu-waktu yang baik ni tuan-tuan, kita kena ada satu macam gambaran lah. Ini adalah hari-hari yang Allah sedang melihat kita. Hari-hari istimewa ni, ini adalah hari-hari yang Allah tengah melihat kita. Dan Allah nak melihat kita, iaitu kita berada di masjid ketika azan dilaungkan. Allah nak lihat kita berada di majlis ilmu ketika mana ada pengajian ilmu. Allah nak lihat kita ketika mana kita ziarah sakit pada orang yang sakit. Dan Allah nak tengok kita solat di tempat adanya kematian. Ni kita kena bayangkan tuan-tuan. Semua tempat-tempat ni Allah nak tengok adanya kita. Dan kita cuba seusaha mungkin untuk ada. Asal ada azan tuan-tuan, kita bayangkan, Allah nak tengoklah saya ni di waktu tu dekat mana. Tak rasa malu tuan-tuan. Azan ni kita duduk depan TV. Jangan bayang kita bayangkan Allah tengah melihat saya ni. Azan saya duduk depan TV. Kita kalau jaga pandangan orang tuan-tuan. Takkanlah orang nak tengok saya pakai baju macam ni je. Takkanlah orang nak tengok, dia ni hebat naik kereta macam ni je. Dia ni macam ni je. Kita selalu rasa macam tu kan tuan-tuan. Apa salahnya kita rasa Allah Ta'ala lihat kita. Time azan awak kat mana? Kita nak Allah tengah tengok kita dekat dalam masjid. Kita jaga pandangan Allah kepada kita. Sedangkan memang Allah tahu keadaan kita. Tapi ini antara azam kita. Jangan sampai kita melakukan maksiat. Okey, yang kelima tuan-tuan, iaitu memperbanyakkan takbir, tahlil dan tasbih, juga tahmid. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini disebut dalam hadis.
semudah-mudahnya tuan-tuan. Banyakkan tasbih, banyakkan tahmid, banyakkan takbir, banyakkan tahlil. Banyakkan tuan-tuan. Dan ini adalah ibadah zikir. Okay, tuan-tuan tak perlu nak buat itu, buat ini. Tuan-tuan perbanyakkan saja zikir ni. Tasbih ni, tahlil ni. Banyakkan. Subhanallah, subhanallah. Bahkan Abdullah bin Umar, dia masuk ke pasar-pasar tuan-tuan. Dia bertakbir dengan takbir raya tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini namanya takbir mutlak. Boleh tuan-tuan Sejak 1 Zulhijjah tuan-tuan dah bertakbir dah. Orang pun kata, dia ni kenapa pula nak raya sangat ni? Ini namanya takbir mutlak. Sebab apa? Takbir itu adalah memperbanyakkan takbir, tahmid, tasbih dan juga tahlil. Kita bukan kepercayaan macam dulu tuan-tuan. Jangan bertakbir, nanti orang kubur menangis ni. Nangis sebab apa? Tak dapat raya ke apa? Bukan sebab tu. Okey, banyakkan tasbih kita, banyakkan tahlil kita. Sebab tu Abdullah bin Umar dia masuk dalam pasar-pasar ni dia takbir. Kenapa? Bukan kerana ni dia nak ingatkan orang mukmin ni waktu-waktu ni istimewa. Banyakkan tasbih kita kepada Allah, takbir pada Allah. Tahlil kepada Allah Taala. Manakala takbir raya yang tuan-tuan kalau imam masjid ke, bila-bila masjid ni, tuan-tuan boleh takbir start daripada subuh 9 Zulhijjah. Pagi yang kita puasa Arafah tu tuan-tuan, pagi tu lepas subuh tuan-tuan tahlil, tuan-tuan bertakbir raya tu, itu namanya takbir muqayyad. Tak daripada 1 Zulhijjah ni tuan-tuan boleh takbir dah. Itu namanya takbir mutlak. Ini dalam mazhab Syafi'i pun sebut tuan-tuan Manakala 9 Zulhijjah tu namanya takbir muqayyad. Tuan-tuan boleh dah pegang mic takbir. Jangan orang pergi sembahyang raya sudah. Sebab tahun ni kan dia berbeza kan. Arab Saudi awal pula. Kita lambat sehari kan. Dia dah raya pula. Bukan tuan-tuan Ini termasuk daripada sunnah. Okay, pagi 9 Zulhijjah tu dah boleh bertakbir. Dia tak sama dengan takbir Aidilfitri. Okay. Kalau kita nampak tuan-tuan, ini macam countdown untuk meraihkan satu perayaan yang besar. Okay, satu perayaan yang hebat lah. Okey, baik. Kemudian tuan-tuan, yang berikutnya iaitu memperbanyakkan sedekah. Okey, memperbanyakkan sedekah. Tuan-tuan, banyakkan sedekah ni, ambillah kesempatan kita buat anjuran berbuka puasa. Contohlah, Masjid Surau buat anjuran berbuka puasa. Saya suka nasihat macam ni. Kalau ada Masjid Surau, dia nak raikan, cuba dia bagi cadangan. 9 Zulhijjah nanti jatuh hari Sabtu kan kita kan. Hari Sabtu. Tolonglah hari Sabtu tu jangan buat kenduri. Pesan. Sebab nanti buat orang serba salah. Nak bagi kenduri ke tidak? Kita ambil satu kewajipan. Satu tanggungjawab. Ini hari besar ni. Kalau boleh jangan buat kenduri. Kita tukar yang lain. Kalau nak buat petang. Supaya apa? Orang yang nak hadir tu tak rasa serba salah. Jangan jadikan kita sebagai alasan. Sebab inilah saya terpaksa. Dia terpaksa tinggalkan ibadah yang sangat dituntut untuk buat satu ibadah yang lain. Okay, jadi kita raikan. Dia dapat pahala ni, dia dapat juga pahala ni. Kita yang buat macam tu. Ini selalu saya pesan lah. Masjid-masjid bagi tahu dekat ahli Korea. Kalau boleh 9 Zulhijjah jangan kacau. Kalau boleh elak-elakkan juga pada 10 awal Zulhijjah. Kalau dapat. Tak dapat tak apa. Tapi 9 Zulhijjah tu jangan diganggulah. Kalau boleh. Kalau kita boleh buat majlis berbuka puasa, buat. Ni kita memberi makan. Ni amal-amal yang kita boleh buat. Tak dapat duit kita, duit masjid. Pesan kat masjid. Duit banyak-banyak ni buat belanja makan buka ni. Tak pun duit PMP. Saya bagi tahu contoh lah. Contoh. Kita tak ada duit tuan-tuan, tapi kita boleh galakkan orang lain buat kan. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Antara orang yang disebut sebagai yukadzibu bidin, pendusta agama, adalah orang yang tak memberi galakan makan. Bukan dia tak bagi makan. Dia nak galak orang pun tak ada. Dia tak ada kemampuan, tapi dia boleh nasihatkan orang, dia boleh pesan pada orang, dia boleh tulis, dia boleh cakap. Jadi kita ambil kesempatan tu. Okay, untuk kita galakkan orang lain sama-sama melakukan amal-amal soleh kepada Allah. Okey, dan sedekah ni tuan-tuan yang paling dituntut adalah sedekah kepada ahli keluarga kita sendiri. Okey, khususnya orang yang di bawah tanggungan kita. Ini sedekah tuan-tuan Dan yang keduanya adalah sedekah daripada ahli keluarga kita yang susah dan memerlukan. Orang yang bersedekah kepada ahli keluarga, dia dapat 2 pahala. Satu pahala sedekah, satu lagi pahala menghubungkan silaturrahim. Okay, dia dapat dua pahala. Baik. Dalam ibadah-ibadah ni tuan-tuan, nanti tuan-tuan cuba plan. Ni antaralah. Yang ketujuh iaitu banyakkan puasa.
puasa. Kita try tuan-tuan. Buat daripada esok sampai 9 Zulhijjah. Buat. Kalau boleh buat tuan-tuan. Buat. Saya nak puasa daripada 1 hingga 9 Zulhijjah. Dah letak azam dah. Kalau kita tak mampu buat tuan-tuan, kita plan buat hari Isnin dan hari Khamis. Pada 10 hari awal Zulhijjah, kita dah take note dah. Isnin depan boleh buat, Khamis depan boleh buat. Kalau kita tak mampu tuan-tuan, pilih salah satu. Kita nak puasa Isnin ke puasa Khamis. Jadi kita dah boleh plan. Rutin kita tu, rasa-rasa saya ni tak mampu puasa kalau saya penat. Jadi hari-hari tu kita kosongkan. Buatlah macam mana pun, kita plan. Ataupun tuan-tuan, kalau tak dapat sepanjang 9 hari ni ataupun Isnin atau Khamis, tuan-tuan jangan tinggalkan puasa 9 Zulhijjah sehari sebelum hari raya. Sebab dia adalah amalan yang sangat dituntut. Nabi mengharapkan tasibu 'ala Allah kan, dia mengharapkan Allah beri pengampunan setahun lepas dan setahun yang akan datang. Jadi kita usahakan, jangan tinggalkan. Paling tidak dapat sehari pun jadilah, iaitu pada 9 Zulhijjah. Okey. Okey, yang pertama. Tahun ni hari Arafah jatuh 9 Zulhijjah. Kita tak masuk kahfi hari ni. Tak buat tuan. Nanti kita mukadimah minggu depan lah. Kita akan jatuh hari Arafah pada hari Sabtu. Macam mana? Boleh tak saya puasa hari Sabtu? Jawapannya boleh. Boleh. Kita boleh puasa pada hari Sabtu. Bukankah kita kena puasa berturut kalau puasa hari Jumaat, kena samakan dengan puasa Khamis ke sebagainya? Yang dilarang itu adalah puasa khusus untuk hari tersebut. Kan kita ada puasa sunat Isnin, puasa sunat Khamis. Datang kita pula, saya Isnin Khamis sibuk. Saya nak puasa sunat Jumaat lah. Saya nak puasa sunat hari Sabtu lah. Yang itu yang perlu dia lakukan secara berturut. Tapi kalau ada puasa nazar, ada puasa qada, ataupun puasa peristiwa macam hari Arafah ni, maka tak perlu untuk dia sekalikan. Maka tidak ada larangan. Kenapa puasa hari Sabtu ni? Ni puasa qada, boleh. Walaupun dia buat Sabtu, Jumaat tak puasa, Ahad tak puasa, boleh. Saya nak puasa hari Jumaat, Khamis tak puasa, Sabtu tak puasa. Sebab apa? Saya ada waktu ni je, saya free. Saya nak puasa. Puasa apa? Puasa qada. Puasa apa? Puasa nazar. Puasa apa? Puasa hari Ashura, hari Arafah. Apa-apa. Itu dibenarkan. Yang tak boleh bila kita buat puasa sunat, tak ada sebab. Tapi khusus untuk hari itu. Itu yang tak dibenarkan. Sebab sunat hari itu ada Isnin, hanya Khamis saja. 2 hari saja. Yang kedua pula, soalan tadi apa puan? Okey, apa maksud hari Tarwiyah? Hari Tarwiyah ni iaitu membawa air ke kawasan padang pasir. Sebab hari itu jemaah haji akan bertolak daripada Mekah ataupun dari tempat miqat menuju ke padang Arafah. Dia tidak ada hari yang disunatkan puasa. Melainkan tuan-tuan puasa dengan niat ini adalah puasa untuk 10 hari awal Zulhijjah. Macam hari Arafah, ini ada puasa hari Arafah. Hari Tarwiyah tak ada puasa. Sebab itu kalau kita tengok haji tuan-tuan, dia ada tamattu', ada kiran dan juga ada ifrad. Ini kalau ada masa kita boleh bincang tuan-tuan. Saya ada pernah sebut tak? Kenapa kita haji ada 3 jenis? Nabi buat haji sekali je. Mana datang haji-haji yang lain ni? Daripada 3 haji ni, mana haji yang Nabi buat? Puan rasa haji mana? Haji ifrad Nabi buat. Puan rasa haji mana? Kalau contoh Nabi buat ifrad, tamattu' dengan kiran, siapa pula buat? Itu anda yang kita lah kan? Okay. Sebab kita buat mesti kena ada ilmu, mesti ada panduan. Macam mana tuan-tuan? Ini ada cerita lah, ceritanya panjang. Sikitlah share. Okay, sebelum tu saya jawab soalan tadi. Tarwiyah ni, dia bersangkutan dengan ibadah haji. Bagi tamattu', kiran dan ifrad ni maksudnya haji yang tunggal. Haji je. Dia tak ada umrah. Haji saja. Kalau haji kiran ni dia datang daripada kalimah qarin, iaitu dia berdamping. Adanya umrah, ada haji. Dia buat serentak. Manakala haji tamattu' dia datang daripada kalimah mata', dia bersenang-senang. Kita sebut mata al-hayatid dunya. Orang hidup dekat dunia ni bersenang-senang, mata'. Itu tamattu', dia bersenang-senang buat haji ni.
Haji tamattu' ni dia buat umrah, buat haji. Tapi dia berbeza dengan qiran. Okey, sekarang tuan-tuan tengok. Nabi buat haji yang mana? Nabi membuat haji qiran. Nabi buat haji qiran. Sebab apa? Zaman Nabi itu, orang Quraisy dan Arab Jahiliyah percaya hari haji tak ada umrah, haji saja. Jadi masa Nabi SAW dekat Muzdalifah, dekat Bir Ali, masa Nabi miqat kat Bir Ali ni, Nabi kata kepada sahabat, aku didatangi dan dimaklumkan kepada aku untuk haji dan umrah serentak. Sebab apa? Nabi nak membatalkan kepercayaan Quraisy, kita hanya boleh haji je, umrah tak boleh. Jadi Nabi diajar macam tu. Maka Nabi pun ajar sahabat-sahabat pun bertolak daripada Madinah, mereka berniat dengan haji qiran, haji dan umrah serentak. Tapi sebahagian sahabat yang lain pula tak buat. Dia buat haji ifrad, niat haji je. Kerana apa? Masih lagi ada kepercayaan. Kita tak boleh buat umrah ni, kita boleh haji sahaja. Jadinya bertolak daripada Madinah ke Mekah ni ada 1,400 sahabat. 1,400 ramai. Sebahagian buat ifrad, sebahagian lagi buat qiran. Jadi sampai dekat satu tempat di Mekah ni namanya Zutua. Zutua ni iaitu satu daerah berhampiran dengan Masjid Tan'im. Dekat Masjid Tan'im ni. Nabi berhenti, Nabi bermalam. Dan Nabi mandi esok pagi tu. Nabi bersihkan badan nak masuk ke kota Mekah. Nabi sampai pada 4 Zulhijjah. Nabi sampai 4 Zulhijjah. Waktu Nabi sampai ni tuan-tuan, ni menarik. Nabi membersihkan badan. Kalau kita buat umrah, ni jangan kita hajilah, kita umrah. Kita sampai je Mekah, masuk hotel, bila kita kata, pakcik, makcik rehat dulu, tidur dulu, mandi dulu. Tak boleh ni, saya dalam ihram ni, tak boleh lah, saya nak pergi juga buat umrah malam ni, betul? Sebab apa? Dia takut. Sedangkan Nabi ambil lajak dulu tuan-tuan. Nabi ambil tempoh dia. Sampai, rehat dulu, mandi dulu, bersihkan diri dulu. Kenapa? Untuk kita ada kesegaran, supaya ibadat tu nanti lebih khusyuk. Dia ni tengah penat-penat bawa angkat beg, naik bas perjalanan jauh, bawa turun kapal terbang, terus nak pergi umrah. Akhirnya buat tu dalam keadaan tergesa-gesa, penat, mengantuk, lelah, rugi tuan-tuan. Kalau saya selalu nasihatkan jemaah saya. Kalau sihat, saya selalu bawa jemaah muda-muda lah. Yang sini-sini bukan saya tak nak bawa. Dia kadang-kadang dia ada lah, ni kan, kita kena faham jugalah. Saya akan pesan, kalau sihat, malam ni tidur. Esok kita buat lepas subuh. Bukan lepas subuh, lepas sarapan. Lepas subuh selalu penuh. Lepas sarapan tu orang balik tidur. Buat lepas sarapan. Lepas sarapan dah makan, esok buat. Adalah yang kadang-kadang dia khawatir. Habis macam mana rambut gugur? Macam mana pula pantang larang? Tak ada larangan tuan-tuan. Yang penting tuan-tuan jangan buat apa-apa je. Kan, sekadar tidur, sekadar mandi, itu bukan halangan. Tak ada halangan. Boleh tak saya bersyampu, bersabun? Boleh. Muzakarah fatwa kita boleh. Walaupun ada wangian pada sabun ni, shampoo ni, tapi wangian itu bukan perfume. Dia adalah bersifat untuk membersihkan. Jelas? Ya, jadi boleh. Tuan-tuan makan nasi Arab kan dengan berminyak-minyaknya, tak basuh tangan. Sebab apa? Nanti sabun ni kena dam. Boleh tuan-tuan basuh je. Lainlah tuan-tuan pakai perfume. Itu salah. Itu kena dam. Jadi bersihkan. Nabi sampai ke Zutua, Nabi mandi, bersih. Nabi nak bergerak ke Mekah ni, Nabi kata pada sahabat, siapa yang tak bawa tunggangan yang untuk dikorbankan, disembelih di Mina nanti, tolong tukar. Iaitu berniat umrah, nanti baru berniat haji. Dan jatuhlah waktu itu haji tamattu'. Sahabat-sahabat Nabi tak nak buat. Dia rasa takut-takut. Yang buat ifrad tadi itulah, dia berhati-hati. Nabi kata, kalau aku tak bawa tunggangan, pasti aku akan buat haji ni. Iaitu haji tamattu'. Pasti aku buat haji ni. Betul, haji tamattu'. Jadinya sahabat Nabi yang tak bawa tunggangan, dia masuk kota Mekah dalam keadaan dia buat haji tamattu'. Macam mana haji tamattu'? Dia masuk tawaf, sa'i. Kemudian dia tahlul. Kemudian dia boleh pakai dengan pakaian biasa. Itu namanya bersenang-senang. Masa hari tarwiyah nanti, dia terus pakai ihram, bertolak ke padang Arafah. Perlu mikot tak? Tak perlu. Terus dia. Sebab itu namanya hari tarwiyah. Hari yang jemaah dah bertolak nak pergi ke Arafah untuk berwukuf. Jadi datanglah 3 jenis. Cerita dia panjang tuan-tuan. Kita boleh tengok dalil. Banyak hadis riwayat Aisyah. Dalil daripada riwayat Hafsah. Banyaklah. Daripada Jabir. Banyak riwayat-riwayat ni. Menarik tuan-tuan. Menarik. Nabi SAW bila dah selesai umrah Nabi. Kan sampai buat umrah kan. Tapi Nabi tak tahlul. Kenapa? Nabi buat qiran. Nabi hanya tahlul selepas Nabi selesaikan haji. Itu bezanya. Qiran dengan tamattu'. Sebab itu jemaah haji Malaysia ni kebanyakan digalakkan buat tamattu'. Digalakkan buat tamattu'. Sebab apa? Kita sampai awal, kita selesaikan umrah, nanti rehat-rehat, tuan-tuan boleh santai-santai, pakai baju biasa.
boleh macam-macam lah. Kemudian nanti masuk hari tarwiyah, bergerak saja pakai ihram. Selesai. Banding tonton sampai awal 4 Zulhijjah, terus pakai ihram sampai selesai haji nanti hari tasyrik. Kan lama tu. Kan hampir 10 hari juga nak pakai ihram. Lama kan? Jadi agak susah lah. Jadi sebab itu digalakkan untuk bertamattu'. Okey? Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Sikit Dah tuan-tuan. Jadinya ibadat-ibadat kita tadi saya galakkan puasa. Kemudian tuan-tuan jangan tinggalkan solat sunat qabliyah dan juga ba'diyah. Ini projek mega tuan-tuan. Kita nak buat rumah di syurga Allah. Nabi kata jangan tinggalkan 12 rakaat solat sunat rawatib qabliyah dan juga ba'diyah. Ni projek rumah mampu milik ni. Okey, ni mampu milik, bukan mampu tengok, mampu milik ni. 12 rakaat 4 rakaat qabliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat ba'diyah isya, 2 rakaat qabliyah subuh. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isya, 2 rakaat sebelum subuh. Ini 12 rakaat yang disebut sebagai rawatib yang tasyri'iyah. Bukan tasyri'iyah, yang muakkadah, yang sangat-sangat dituntut untuk kita buat. Okay, tuan-tuan buat, dapatlah satu rumah di dalam syurga Allah. Kemudian pastikan jangan tinggal duha, dan yang kemudian jangan tinggalkan witir. Ini azam kita lah, kita nak buat benda baik ni. Jadi kita cuba komplitkanlah pada 10 awal Zulhijjah. Yang akhir sekali tuan-tuan, iaitu jangan tinggalkan ibadah korban bagi yang berkemampuan. Okay? Bagi yang berkemampuan, jangan tinggalkan ibadah korban. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan yang berkorban, yang rasa rambut panjang boleh potong sekarang. Sebelum masuk 1 Zulhijjah nanti, ketik kuku dan sebagainya. Mulai 1 Zulhijjah, dah tuan-tuan disunatkan supaya tak bercukur, mengentip dan sebagainya lah. Sampailah haiwan korban tu disembelih. Okey? Ada soalan tuan-tuan? Saya khalas. Baik, terima kasih insya-Allah. Mohon maaf hari ini tak sempat kita Al-Kahfi, tapi tak apa, insya-Allah kita akan bertemu lagi pada masa yang akan datang dan kita akan masuk tafsir surah Al-Kahfi. Mukadimah Kahfi ni pun panjang juga. Sebabkan kita akan tengok ada hadis Nabi tentang kelebihan Kahfi dan pengkhususan bacaan surah Al-Kahfi. Boleh ke baca hari Jumaat ke, malam Jumaat ke apa ke? InsyaAllah kita akan sentuh. Cuma saya bagi tahu awal-awal tuan-tuan, saya bukan bidang hadis, tapi saya menakalkanlah apa yang saya faham dan apa yang saya baca kan. InsyaAllah lah. Mudah-mudahan ada faedah, mudah-mudahan Allah berikan saya kefahaman dan tuan-tuan pun kefahaman dan kita boleh beramal dan itulah yang lebih utama. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.